Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Gaddafi Musli. Bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV minggu ini. Sepasang suami isteri yang aktif mengedar dadah di sekitar Lembah Kelang sejak beberapa bulan lalu didapati menjadikan 2 unit flat di Bandar Sunway sebagai lubuk operasi mereka. Namun, baru-baru ini kegiatan jenayah mereka berjaya diberkas oleh Polis Narkotik Brickfields. Sepasang suami isteri yang aktif mengedar dadah dikesan menyewa 2 unit flat sebelah-menyebelah di Bandar Sunway Semenyih Kajang sebagai tempat tinggal dan stor penyimpanan dadah. Namun, kegiatan pengedaran dan pembungkusan semula dadah jenis heroin dan syabu bernilai RM570,000 itu berjaya ditumpaskan sebaik kedua unit rumah berkenaan diserbu bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Brickfields Sabtu lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Muhammad Saleh berkata dalam serbuan itu, polis menemui lebih 12 kg heroin dan 1 paket plastik luksina berisi syabu seberat hampir 1 kilogram. Kebanjiran warga asing terutama di kalangan warga Afrika seringkali mencetuskan suasana tidak selesa di kalangan masyarakat setempat, lebih-lebih lagi jika mereka tidak tahu menghormati budaya setempat. Justru itu, pihak imigresen sentiasa memandang berat setiap aduan yang diterima. Seperti mana dalam operasi pemeriksaan warga asing yang dijalankan di Taman Wawasan Puchong baru-baru ini. Selepas menerima aduan mengenai kehadiran warga Afrika yang mengganggu ketenteraman awam, Penguatkuasa Imigresen Selangor segera melancarkan operasi di sekitar rumah kedai di Taman Wawasan Puchong, Selangor. Sebaik menyedari kehadiran anggota, ada warga Afrika yang cuba melarikan diri. Tindakan mereka untuk meloloskan diri bagaimanapun gagal kerana kawasan itu telah pun dikepung lebih awal. Hasilnya, seramai 18 warga Afrika ditahan atas kesalahan tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah. Mereka kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Selangor untuk siasatan lanjut. Alangkah malang nasib seorang pemandu teksi yang dipercayai dipaksa memandu ke sebuah kawasan sunyi di Taman Midah Ceras baru-baru ini. Sebelum dia dirompak dan ketika dia cuba melarikan diri, dia ditikam sehingga mati. Seorang pemandu teksi ditemui mati dengan kesan tikaman di perut dan kecederaan pada kepala di tanah perkuburan Kristian Jalan Kuari, Taman Midah, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Mohan Singh berkata, mayat lelaki warga tempatan itu ditemui oleh orang awam kira-kira jam 7.30 malam. Mangsa berusia lingkungan 40-an ditemui terbaring di tepi jalan di tanah perkuburan itu, manakala teksinya dijumpai kira-kira 200 meter dari tempat kejadian. ACP Mohan percaya mangsa diarah memandu ke tanah perkuburan itu sebelum berlaku rompakan, pergelutan dan mangsa yang ditikam cuba melarikan diri. Tidak, saya percaya dia diarah mandu dan sampai di sini mungkin dia dipaksa untuk parking di sini dan mungkin berlaku rompakan, berlaku pergelutan dan dia ditikam dan dia melepaskan diri, melarikan diri melalui kubu ke atas jalan dan dia terus jatuh. Seorang lelaki yang memandu bersendirian menghala ke rumahnya di Rawang baru-baru ini berhadapan situasi hidup dan mati apabila dia tiba-tiba dikepung oleh 3 kenderaan yang dinaiki oleh 10 lelaki yang bertindak membelasah dan mengacukan pistol ke arahnya. Detik cemas yang dilalui lelaki berkenaan menyebabkan dia kerugian lebih RM100,000. Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila diugut oleh sekumpulan perompak bersenjatakan pistol, kayu panjang, parang dan besi sebelum melarikan kereta Toyota dan barangan berharga sehingga menyebabkan mangsa kerugian kira-kira RM100,000. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 10.30 malam, mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Man dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Bandar Tasik Puteri dihimpit sebuah kereta yang kemudian terus memotong dan menghalang laluannya. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Rosli Hassan mengesahkan menerima laporan dan polis kini giat mengesan suspek bagi membantu siasatan. Dia jadi jam lah, dia blok kedua-dua
Jadi turun belah jalan kan. Baru itu macam kereta duduk macam ni, dia daripada belakang. Dia keluar ikut sisi kereta, ikut belakang kereta. Dia keluar ikut belakang kereta, yang kereta yang sebelah belakang dia keluar ikut dekat pemandu. Dia keluar ikut dekat pemandu, dia pecah. Jika anda berhadapan situasi sama seperti mangsa samun yang dipaparkan sebelum ini, apa yang harus anda lakukan? Ikuti tips cegah jenayah bersama Ketua Polis Daerah Dangwangi, SCP Zainuddin Ahmad. Itulah kita kena selalu mengawasilah persekitaran kita. Kita sebelum kita menaiki kereta tu pasti tekan kita membuat observation atau pemerhatian sekeliling kita lah. Adakah benda-benda yang orang kata yang ganjil lah ataupun satu keadaan yang mungkin kita anggap sebagai luar biasa. Ada orang mengekori kita, ada kereta mengekori kita, dan kita pastikanlah bahawa kalau kita ada tempat yang lebih selamat, contohnya balai polis, kita berhenti ke balai polis, laporkan kepada pihak polis. Seboleh-bolehnya kita jangan melawanlah, kecuali kalau kita ada orang kata kekuatan atau kebolehan yang tertentu untuk melawan, mungkinlah kita boleh melawan. Tapi sebaik-baiknya apa yang perlu kita buat, kita kena pasti orang ni kita kena pasti orang ni. Maksudnya saya pengecaman dia. Baju dia waktu itu melakukan kejadian ni dia pakai baju color apa, seluar color apa, kemudian adakah tanda-tanda ganjil di muka dia ke, taik lalat ke, ataupun rambut panjang ke, gigi apa tak ada gigi ke, kan? Benda-benda macam ni. Begitu juga dengan kenderaan dia gunakan. Kita kena tahu, cuba ingatkan apa dia kenderaan dia gunakan. Contoh kalau motosikal jenis apa? Adakah tanda-tanda yang kita boleh camkan seperti lambang-lambang atau pelekat-pelekat yang diletakkan di motosikal tu, lain daripada motosikal biasalah yang kita boleh camkan. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my untuk mengikuti kandungan berita dan video yang menarik setiap hari. Sekian dulu daripada saya Gaddafi Musli dan kru penerbitan kalender jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.